Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien aujourd'hui parce qu'on va continuer notre leçon sur l'adverbe. C'est la comparaison entre les deux. C'est quoi ça? Ce sont l'adjectif et l'adverbe. Kita akan mempelajari perbandingan kata sifat dan kata keterangan di mana kata sifat ada di kata keterangan sebagai perbandingan. Fungsinya sebagai perbandingan. Yang pertama perbandingan superioritas. Lebih daripada, berarti super ya. Superioritas. Setingkat. Plus que, lebih titik-titik daripada. Jadi kalau bahasa Indonesia kamu mengatakan suatu kalimat ada kata lebih daripada, gunakan plus que. Cara menggunakannya, kita membutuhkan kata sifat. Cette robe est plus belle que l'autre. Pardon, on dit dans cette leçon plus, not plus. Plus, c'est pas plus. Ya, parfois on dit plus, mais dans les autres grammaticales. Mais maintenant, on dit plus. Plus que. Cette robe est plus belle que l'autre. Robe, gaun ini adalah, jadi tidak diartikan, lebih cantik daripada yang lain. Elle part plus vite que moi. Dia berbicara lebih cepat daripada saya. Jadi kalau mengatakan daripada, lebih daripada, ada di tengah-tengahnya adjektif untuk sebagai perbandingan superioritas, ya. Jadi jangan bingung kalau mengatakan lebih daripada, otomatis kita ingat ada kata sifat di tengah-tengahnya. Rumusnya subject or sujet en français, sujet, verbe, plus, adjektif, masukkan ke adjektifnya apa? Plus que, plus objek ou complément. Tapi contoh kalimat kali ini kita memakai hanya sampai objek doang. Kalau komplementnya bisa letakkan keterangan waktu untuk lebih simpelnya. Ada perbandingan kesetaraan, menyatakan sama. Aussi puang ke puang. Sama titik-titik dengan titik-titik. Jadi kalau mengatakan suatu kalimat ada unsur kata sama dengan, pakailah formasi ini di mana dia menggunakan kata sifat sebagai perbandingan kesetaraannya. Contohnya masih sama ya. Jadi ibaratnya kita tidak akan bingung apakah contoh ini bisa masuk ke contoh ini atau contoh ini masuk ke contoh yang lainnya. Jadi tidak ada masalah selama kamu mengerti cara membuatnya dalam bahasa Indonesia menggunakan sama titik-titik dengan titik-titik. Elle part aussi vite que moi. Dia berbicara sama cepat dengan saya. Jadi beda ya. Di sini fungsi ke-nya daripada. Kalau di perbandingan kesetaraan, fungsi ke-nya diartikan dengan. Cette robe est aussi, ada liaison. Est aussi belle que l'autre. Gaun ini sama cantiknya dengan yang lainnya. Jadi rumusnya sama, tetapi arti ke di sini berbeda untuk penerjemahannya. Masuk ke perbandingan inferioritas. Moins que, tak se, masuklah kata kerjanya. Di sini kata kerja yang kita artikan ya. Titik-titik dibandingkan. Tanda kurung di sini dimaksud adalah boleh memakai kata dibandingkan, boleh tidak, tergantung penerjemahannya nanti seperti apa. Apakah dimasukkan kata dibandingkan masuk, ataukah tidak perlu kita masukkan kata dibandingkan. Muang titik-titik ke, yang artinya tak se, masukkanlah kata kerja bahasa Indonesiamu di sini untuk penerjemahannya. Titik-titik dibandingkan, dia menyatakan muang ke dalam bahasa Prancis. Cette robe est moins belle que l'autre. Gaun ini tak seindah. Oh, berarti bukan kata kerja ya, kata sifat di sini berpengaruh. Tetapi kata kerja. Jadi
penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Atau seindah itu kata sifat. Iya, kata sifat. Berarti di tak se masukkanlah kata sifatnya. Kata sifatnya apa? Gaun ini tak seindah dibandingkan lainnya. Masuk kata dibandingkan. Gaun ini tak seindah lainnya. Masuk tanpa harus menggunakan kata dibandingkan. Jadi seperti itu kira-kira penerjemahannya. Atau kita ingin menggunakan muang ke dalam bahasa Prancisnya bagaimana? Konsep menulisnya. Selanjutnya kita ambil contoh yang sama seperti ini juga. Elle part moins vite que moi. Dia berbicara tak secepat. Ya, tak secepat. Kata sifatnya di sini tak secepat daripada saya. Nggak daripada ya, dibandingkan saya. Dibandingkan saya. Boleh. Elle part moins vite que moi. Dia berbicara tak secepat saya. Hilang pun kata dibandingkannya juga masih relevan atau masih mungkin penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa konteks catatan yang dimana plus ke ini adalah adverb. Ini adalah juga adverb. Muang adalah adverb. Yang dimasuk adalah adverb pada kata keterangan, dimana ada kata sifat di dalamnya. Aussi, plus, moins itu adalah kata keterangan. Di sini aussi menggunakan konsep kalimat positif. Tetapi kalau ada kata aussi harus menjadi si dalam konteks kalimat negatif. Kita lihat. Elle part aussi vite que moi. Dia berbicara sama cepatnya dengan saya. Kalimat positif ya. Di sini tanda kalimat positif. Tapi kalau di sini ada kalimat negatif, elle ne part pas si vite, tidak menggunakan kata keterangan aussi, tetapi si vite que moi, yang artinya dia tidak berbicara sama cepatnya dengan saya. Terus ada penggunaan kata keterangan plus de atau plus de, moins de tanpa menggunakan ke, karena dia bukan berfungsi sebagai perbandingan. Ini kan berfungsi sebagai perbandingan. Ada kata keterangan ke, tetapi di sini tidak. Catatannya adalah di mana kata kerja plus harus diikuti dengan de kalau dia konteksnya ada konteks kalimat atau kosakata angka. Sama dengan muang. Muang harus diikuti dengan de, harus ada de-nya kalau di sini diikuti dengan kosakata yang berunsur angka. Yang menyatakan lebih dari plus de, yang menyatakan kurang dari moins de. Je travaille plus de 9 heures, ada angka. Saya bekerja lebih dari 9 jam. Dia bekerja kurang dari 7 jam. Jadi ingat ya, yang menyatakan ada angka. Tetapi kalau angka tersebut menyatakan berat, hanya berlaku pada plus ke, tidak memakai de. Kalau angka tersebut menyatakan kalimatnya satuan berat, dia hanya berlaku pada kata keterangan plus ke, tidak plus de, tapi plus ke. Lebih dari fungsinya sama, tapi konteks menulisnya tidak memakai de, tetapi memakai ke untuk kalimat yang menyatakan angka dalam hitungan berat. Il peut porter plus que 2 kilo. Dia dapat membawa lebih dari 2 kilo. Seperti itu catatan-catatan kata keterangan untuk penggunaannya dalam kalimat, karena fungsi kata keterangan sangat bervariasi untuk menambahkan wawasan dalam konteks menulis. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À plus tard.